Bukan pantang sikit. Aku nak jadi ABW ni. Mu tahu masalah aku kena kecam dengan orang, aku kena ni, kena kecarik dengan orang Kelantan. Mu tahu masalah aku. Macam tu. Tapi tak apa. Bukan aku nak sawan orang kan. Aku ni jenis baik. Aku tak koyak sebab aku terlalu letih. Minta maaf. Aku terlalu letih. Sebab hari ni aku ni lambat ni. Patutnya si Zaki, Piu Zaki ni cakap pukul 11 macam tu kan. Tapi dari tadi tu, daripada sahabat daripada Dungun, pesakit daripada Bangi, semua tak call saya WhatsApp nak tanya masalah. Jadi kalau perawat Islam isap rokok baik ke tidak, tak berapa, menurut saya tak berapa cantik. Lagi bagus dia berhenti rokok. Tapi saya terus terang cakap, saya isap rokok, tetapi sepanjang rawatan untuk ke rumah orang, ke satu rumah pesakit, satu hari saya sangat rokok. Itu peliknya saya. Satu hari je. Sebab apa? Saya tak nak mengundang fitnah. Saya cukup menjaga nama dan juga bukan hipokrit sebab saya ni, pemakaian saya tu kalau berubah orang tu, saya pakai serban, saya pakai selendang hijau, saya pakai jubah. Jadi saya tak suka orang memandang rendah tentang Islam, tentang ustaz-ustaz. Saya tak suka. Saya cukup jaga nama tu. Jadi kalau daripada saya banyak, kalau saya ada pergi rawatan rumah orang, kalau sehari saya kat rumah orang tu, sehari saya tak merokok. Balik rumah, jaga. Sebab saya tak tahu. Saya dah cuba macam-macam, cinggam dekat klinik. Saya dah cuba puasa. Lepas berbuka, lepas makan, sangap cek rokok. Kan? Hisap rokok tak apa lagi. Ni maznah kuat ni. Apa benda? Saya tak faham. Okey, balik kepada yang tadi, yang soalan tadi pun tak habis lagi. Rokok kan haram. Itu bagi pengetahuan Pak Adania haram. Haram sebab apa? Sebab fatwa kebangsaan saja, bukan? Tetapi kefahaman saya, sebab kita ni hidup, tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan hidup, sebab itu pentingnya ilmu. Tak ada ilmu, kita itu susah dan kita senang ditipu dan juga dibohong. Sebab itu keutamaan mencari ilmu dalam Islam ini sangatlah penting, supaya kita tak mudah dibohong-bohongi orang, tak mudah ditipu orang. Itu pentingnya ilmu. Cari ilmu sehingga hujung nyawa, sehingga ke liang lahat. Cari ilmu tu. Sampai ada hadis Rasulullah SAW, carilah ilmu sampai ke negeri China untuk zaman tu. Tapi menunjukkan bahawa pentingnya ilmu tersebut. Faham tak? Menunjuknya keutamaan mencari ilmu. Dan darjat orang mencari ilmu ini dinaikkan darjat, beberapa darjat oleh Allah SWT, di mana malaikat rela melebarkan sayapnya itu untuk diinjaknya, untuk orang yang mencari ilmu. Jadi mulianya orang yang berilmu ini di pandangan Allah dan juga malaikat. Dipujilah. Betulnya hari tu kau datang rumah aku, urut, kau tak isap rokok. Siapa ni? Marco Popo. Ni saya baru je, ini sahabat saya Marco Popo ni, saya baru je kira macam tahun lepas sahabat, tahun lepas macam tu lah. Dia jemput untuk urut badan dia. Marco Popo tadi tu, sahabat saya tu, di mana kesian anaknya takziah. Kita doakan untuk sahabat saya ni, di mana ujian Allah SWT terhadap keluarganya ni sangat kuat. Anaknya ni ada satu penyakit, saya lupa penyakitnya apa tu, dia macam orang kata infection bakteria dalam tubuhnya tu. Umur berapa tahun, masih kecil lah, umur berapa tahun. Jadi kena buat pembedahan, ambil air daripada tulang belakang. Itu je jalan terakhir. Saya waktu tu dia panggil saya untuk urut badan dia. Dalam masa sama dia bercerita tentang masalah yang dia ni. Saya cakap Allahu Akbar, kuat ujian. Saya kalau waktu anak dia tu tersebut tu, tapi memang kodok dan qadar, tak ada, ajal maut ni di tangan Tuhan.
Saya kata saya cukup macam rasa macam menyesal. Saya serah pada Allah Ta'ala, sedih. Sedih. Saya rasa Michael Popo ni, sahabat saya ni, dia anaknya tu, bila saya datang rumah dia, sampai rumah dia baru dia cerita, anak saya ni kat hospital, apa semua ni, ada infection kuman dan sebagainya. Kalau dia jumpa awal, mungkin ada ikhtiar untuk diselamatkan. Bukan saya nak cakap saya boleh ni, mungkin cuba saya puas hati. Saya tak berpuas hati bila orang tu meninggal sebagainya. Jadi sahabat saya ni, kita doakan untuk anak dia. Berat ujian. Anak yang disayang, baru umur dalam berapa tahun saja, dah menghadapi penyakit. Saya ada nasihatkannya, kalau boleh ngelak untuk ambil air tulang belakang, sebab air itu memang diciptakan untuk manusia. Kalau ambil tu mesti ada masalah lain. Sepanjang perjalanan, betul apa yang saya cakap, selepas rawatan terakhir memang dah tak cara lain, ambil air tulang belakang, terus anaknya pergi menghadap Ilahi. 10 bulan, anaknya umur 10 bulan. Kita doakan Al-Fatihah kepada anak Michael Popo, sahabat tu. Namanya siapa Namanya siapa? Boleh sahabat-sahabat yang menonton ni doakan Al-Fatihah. Saya waktu, ini bukti, bukan saya cakap tipu. Saya waktu pergi rumah dia tu, saya tak risau rokok. Sampai habis rawatan saya tak risau rokok langsung. Sebab saya nak menjaga, sebab saya pakai serban apa semua. Saya nak menjaga nama Islam, pandangan orang terhadap orang berserban sunnah, saya nak menjaga. Tapi saya tak boleh berhenti. Ibarat ayat tulang belakang kita ni macam bateri. Betul. Sebab banyak pesakit yang saya rawat, awal mula okey, walaupun ada sakit, stroke ke apa, ambil air tulang belakang, terus orang tu jatuh, orang tu tak boleh nak bergerak, macam-macam tu. Aduh, nak dengar cerita pasal jin tadi ni. Okey, saya habiskan minta maaf, saya habiskan waktu, saya habiskan saya ringkas tentang kemian, penyerangan kemian. Tetapi perlu kita ingat, itu satu bab. Kemian pada dasarnya untuk memanggil makhluk-makhluk yang tak kesat mata. Dia suka untuk kemian. Tetapi kalau ada satu bab saya pernah tanya, ada satu orang tua adat Melayu, pernah tengok tak? Orang Melayu kalau dekat kampung, bila dia, orang kata ada orang meninggal, dia bakar kemian. Betul tak? Dan kadang-kadang ada adat menabur beras keliling mayat. Beras tu diletak keliling mayat. Ada satu-satu tempat ni buat benda ni. Sekarang kalau yang ada buat, masih ada lah. Perasan tak? Kalau kat kampung orang meninggal, pasang kemian. Saya kata, kita jadi orang jangan tuduh, kita tanya, jangan tuduh. Jadi saya tak suka menuduh, sebab itu nasihat daripada guru saya, dan jangan suka menuduh orang, jangan suka menjatuhkan orang, melabelkan orang sesat dan sebagainya. Kita tak tahu dulu barulah kau boleh cakap macam-macam. Jadi saya pergi dekat, orang kata, saya tengok ada satu kematian, membakar kemian dan menabur beras tu saya tak komen lah. Saya tanya dekat nenek saya, arwah nenek saya tanya dekat guru saya, kenapa bakar kemian? Saya tanya orang yang buat benda perkara tu, perkara yang kalau orang sekarang tuduh syirik saya tak suruh syirik. Saya tanya, Tok, kenapa bakar kemian ni untuk apa? Apa function dia? Rupanya dia kata gini, katanya kemian dalam penggunaan Melayu dan penaburan beras dan sebagainya itu syarat dan juga kefahaman ilmu mereka, ilmu orang-orang dulu. Contoh ini mayat, supaya tak jadi ada apa-apa gangguan terhadap mayat itu, kalau ada jin-jin yang ingin orang kata mengganggu dan sebagainya, jadi dia bagi makan. Faham tak? Bukannya bagi makan jin tu apa semua. Ni kepercayaan. Dia letakkan kemian itu dengan niat bahawa kau jangan kacau. Ada orang meninggal ni, jangan kacau. Kau duduk situ. Faham? Kau duduk situ. Dan beras-beras pun sama, dia punya alasannya. Tetapi ada juga alasan bahawa ini alasan yang saya kata, saya salute dan saya guna pakai. Ada
orang meninggal dunia. Tiba-tiba arwah guru saya ni masang kemian. Saya cakap, kenapa pasang kemian ni? Itu dia kata, perlu ke ni, macam syirik ni, nanti orang cakap apa kan pasang kemian. Tahu tak arwah guru saya cakap apa? Aku pasang kemian bukan apa, kemian ni wangi. Setanggi ni, kemian ni mengeluarkan bau harum. Jadi biar macam rumah tu orang duduk baca Yasin tu senang, harum dan halau nyamuk. Ini yang saya gunakan. Jadi itu so faham perubatan Islam, tindakan seseorang itu kita tak boleh menilai sebelum kita tahu kenapa dia buat. Tanya dia kenapa dia buat. Jangan hukum, tanya dia kenapa dia buat. Tanya dia kenapa dia buat. Kemian Ostanggi, kemian ni saya bukan ke sunnah. Nabi masa dalam air setanggi sebagai wangi-wangian. Inilah yang saya baru cakap tadi. Jadi nampak, jangan tuduh orang kemian, dia panggil jin, syirik. Tanya orang tu, kau buat kenapa kena ada kemian tu? Tanya. Tak salah tanya. Orang yang malas bertanya ni sesat jalan. Dia bakal kemian sebab nak hilangkan bau mayat supaya tak timbulkan fitnah orang kampung. Ya, inilah arwah guru saya cakap. Dia kata, mayat kan busuk, kadang-kadang ada yang bau. Dia nak mengharumkan rumah, bukan nak panggil jin. Datang orang-orang syariat zaman sekarang, kemian, jin, syirik. Datang pula puak Wahabi kan, syirik, dilaknat Allah. Okey, itulah yang saya boleh kongsi. Dan last sebelum saya panggil Saudara Zaki, Piyu Zaki yang tak sabar nak visi ni, itulah sekarang dah tak guna, mungkinlah dah ada MBPO. Pada satu waktu tu saya terkejut benda tu. Saya pernah pasang rumah, pergi rumah pesakit, nak bersihkan rumah lah daripada gangguan. Semuanya kena keluar, duduk luar. Saya nak pergi tengok mana-mana ada sarang-sarang jin ke apa kan. Saya tengok rumahnya ni, saya masuklah satu bilik yang dikatakan berpuaka. Saya masuk bilik tu kan, store tu selalu nampak ada perempuan lah menangis apa kan. Saya masuk, tiba-tiba saya masuk, tengah saya nak genjah-genjah air, terkejut saya. Rupanya natal beruk betul. Rupanya MBPO tu macam tu. Natal beruk tu binatang gapo ni, rupanya pewangi. Jadi okey, last Zaki, last Piyu Zaki yang tak sabar. Last, sabar. Iklan MBPO. Jadi dulu saya jual pewangi, kalau tidak saya dah promote saya tapi tak apalah. Iklan sekejap lah. Jadi orang kata, okey, last sekali bab ni pendek je, last sekali bab tentang lakunan yang saya cakap awal tadi, tentang lakunan atau gangguan-gangguan jin terhadap pesakit-pesakit. Pernah tengok tak pesakit-pesakit ni? Kerana sungguhnya syaitan itu banyak tipu daya dia, tapi ketahuilah tipu daya syaitan itu amat lemah. Ni ayat Quran. Jadi syaitan ini, jin, makhluk jin ini, anak cicit iblis ini, dia suka buat menipu. Dia suka menipu orang. Itulah yang berlaku. Yang perawat Kak Ji ni, yang dekat Kelantan ni, yang saya fahamkan, itulah yang berlaku. Jin tu masuk badan, kesurupan. Aduh sakit, sabar buat kau. Si Anu ni buat aku, nama je sekian. Dah ni nak melaga-laga korang. Itu semua tipu daya jin. Jangan tertipu. Okey, jangan tertipu. Ini ilmu ini saya ambil. Jin ni dia kuat berlakon. Maknanya siapa yang kuat berlakon tu adik-beradik jin. Lagi teruk daripada jin. Orang yang tengok drama menangis-nangis tu apa, itu lagi hebat daripada jin. Jin pun tak boleh menangis-nangis. Tapi dia berlakon. Dia berlakon cerita 7 hari mencintaimu. Jadi macam ni. Jangan tertipu dengan kelicikan atau penipuan jin. Ini saya kongsikan ilmu dalam rawatan. Pernah jumpa tak? Saya pernah jumpa banyak kali. Ada perawat ni, pernah jumpa tak? Ada orang kerasukan, kamu bacakan ustaz ni, ataupun kamu bacakan ayat kursi.
Allahu la ilaha illa, kamu azan. Tiba jin tu diam. Jin tu cakap, habis dah. Tak ada apa-apa pun. Jangan tertipu. Kalau kamu ada mata batin, kamu tengok belakang tu dah hancur berdarah dah. Dia tak boleh nak lawan dengan orang kata sumpah. Ayat-ayat sumpah daripada ayat-ayat yang Allah Ta'ala turunkan, yang orang kata perjanjian Nabi Musa, perjanjian Nabi Sulaiman dengan perjanjian ayat-ayat Quran. Hidung saya gatal ni bulu kucing ni. Bukan restung, bulu kucing. Sebab tadi saya cium ni. Jadi perjanjian ayat ada dalam Al-Quran itu, ada penawar dan juga ada syifa. Ada ayat-ayat ruqyah yang boleh digunakan. Anak-anak, seperti law anzalna, ayat kursi, waja'alna min baini, macam-macam ayat-ayat ruqyah. Tetapi benda-benda itulah ayat-ayat yang perjanjian awal mula Abu Jan ataupun orang kata nenek moyang jin ni dengan Allah Subhanahu Taala. Saya nak share sikit asal-usul jin. Jin yang pertama dijadikan Allah Subhanahu Taala namanya Abu Jan. Sebelum ada manusia, sebelum ada syaitan. Makhluk pertama jin dicipta daripada api, percikan api, namanya Abu Jan. Sebelum Adam, dialah khalifah pertama yang ditugaskan untuk menempati bumi. Abu Jan. Jadi waktu diciptakan itu seperti penciptaan, sama halnya dengan penciptaan Adam, adalah hal-halnya. Kamu kena ni makan buah hudi, turun, kamu tak boleh ni buat salah apa semua, dia sampailah di waktu kamu dibangkitkan kembali, untuk kamu beranak penak di bumi. Jangan langgar apa yang apa yang haram bagi kamu, jangan kamu dekat. Perjanjian. Jin pun waktu diciptakan Allah SWT, dia dah ada perjanjian daripada Allah SWT. Wahai jin, macam iblis. Iblis waktu dihalau oleh Allah SWT daripada syurga, ia mengatakan, jadilah dia mangsa yang hina kerana dia tak nak, keangkuhannya dia tak nak sujud kepada Adam. Iblis menanyakan, ya Tuhanku, di mana tempat aku? Tempat kamu, tempat duduk kamu dinajis dan juga tempat-tempat yang kotor. Apa makanan aku? Makanan kamu itu, makanlah kamu makanan yang tak dibacakan namaku, kata Allah SWT. Ini perjanjian-perjanjian. Jadi jin ni dia ada perjanjian dengan Allah Ta'ala. Ayat ni kau tak lawan, ayat ni kau tak lawan. Jadi lakonan, balik pada cerita lakonan jin. Banyak perawat, kalau perawat yang baru nak up, dia tergaring dengan penipuan ni. Saya pernah nampak ada satu ustaz, saya datang, ada satu ustaz, orang kerasukan ni, bersilat apa semua, nak dilempangnya ustaz tu. Ustaz tu baca Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la. Tiba dah habis dah baca selawat apa, itu je. Kata tak ada apa-apa pun. Dia kata ilmu kau rendah. Ustaz tu macam nak terkencing dalam suara. Terus macam ustaz tu berubah biru muka, tak takut. Saya belajar, saya tengok, sebab saya pernah mengalami. Rupanya bila saya tengok, ini saya nak buka satu rahsia. Dia berlakon. Sebenarnya Allahu la ilaha ni, dia ibarat peti ni. Sumpah dia ni, dia ibarat peti ni, ayat kursi ni, dia ibarat peti ni, dia hentam perpom macam tu. Satu dentuman pentil yang kuat, tom macam tu kat dia. Dia punya perginya ayat kursi ni. Ada tu yang kulhu, 4 kul apa semua tu, dia ibarat macam panah tu, pergi. Jadi ayat-ayat tu, ini kalau orang yang dah ilmu, orang yang kasyafiah, yang nampak matanya, diberi kelebihan Allah Ta'ala nampak matanya. Saya tak cakap saya, kan? Saya cakap saya ni tak hebat mana. Bila saya tengok balik, rupanya belakang dia ni dah habis berdarah-darah dah ni. Dia act. Waktu dia act, baca lagi. Kalau cakap saya tipu, boleh praktikan. Ada kawan kena kerasukan, bacakan ayat kursi, dia act. Itu je. Baca lagi. Tengok. Lama-lama baru ada. Dia kuat menipu. Okey? Ada telur ayam tak? Masak Maggi? Tak ada.
Mana? Nio, saya nak tanya. Tapi WhatsApp personal boleh ke? Boleh, insyaAllah. Aisyah. Ada ni makan modal ni Nio. Data tak apa cantik dah ni. Tak tahu di satu tempat di Pahang penduduk pelihara hantu untuk berlaga macam ayah sabung. Sumber menurut badan agama. Ni semua ngarut dia semua. Nio, engkau khabar tak ni? Tolonglah BC, tolong. Okey. Tak abang Mak Zaki ni. Masuk. Tak ada topik tentang rawatan dan sebagainya. Aku malas sebab aku tak kena buka mic. Cakap tak jelas. Masuk lah. Hai. Piyu Zaki dah tidur ke? Piyu Zaki dah tidur lah. Dah tidur. Piyu Zaki dah tidur. Mungkin lama sangat kot. Dah tidur. Piyu Zaki dah tidur Piyu Zaki dah tidur sebab lama sangat. Dia pergi minum sat. Ini kawan dia ni. Nanti dah masuk aku buka. Ni ikut balik. Aku malah nak BC ni, aku kena buka mic. So tak jelas. Faham tak? Saya dah request. Dah. Wak dok ada saka pahlawan macam mana nak buang? Kena mandi, kena buang lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia bukan tak sabar. Dia bukan tak sabar bang. Dia kena sidai daripada pukul 10 malam tadi bang. Lepas sejam kan. Hari ni kopiah hilang lah? Tak ada. Saya pakai kopiah kan saja je. Jarang lah pakai kopiah. Hidup lagi Zaki. Kau tak buat ni apa live politik lagi ke apa ke, persuaraan rakyat ke? Live politik kadang-kadang. Hari tu tak marah sangat lah sebenarnya. Sebab apa? Punca dia apa? Aku ni jarang buat live. Tak, punca yang kau marah tu kenapa? PKP? Punca yang aku marah bukan sebab PKP. PKP nak sampai bertahun-tahun pun tak apalah. Tapi kita rakyat ni jaga SOP. Tak berhimpun. Yang buat aku marah bila setengah pihak yang buat perhimpunan. Pada masa yang sama, orang solat Aidiladha kena tangkap. Kena gari. Pakai baju lokap. Tapi aku tak nak cerita lah pasal bab tu. Tak nak cerita pasal bab tu. Apa ni? Allah. Dia pakai baju putih. Tak nampak tu apa komen tu. Macam ni. Ini malam jumpa lagi. Ana mahu tidur dululah. Ni pure sangat. Okey baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim la nabiyya ba'da. Pertama, selama-lamanya kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dapat berjumpa lagi. Sebenarnya bang, ramai orang PM aku bang, suruh aku bisingkan kau lagi. Lepas tu bila kau live, ramai yang PM aku Nio lambat sidai lama macam tu lah. Nio dengan Zaki siapa Melayu pure. Macam ni. Ada juga tadi cerita-cerita pasal jin. Sebenarnya aku tak nak fokus pada cerita jin pun sebenarnya. Aku nak ada seorang dua yang PM, yang PM. Tapi sebelum nak cerita soal dua yang PM tu,
aku nak jelaskan sikit lah. Sebab tadi ada yang komen tentang Rijalul Ghaib, ada yang komen pasal bunyan, ada Ya. yang komen pasal kemenyan. Nah, Hmm. cuma aku cakap atas kefahaman aku yang apa yang aku cakap ni bukan aku yang cakap, tapi apa yang sahabat-sahabat ataupun ustaz-ustaz keliling kita yang cakap lah. Jadi kalau ada orang yang berubat menggunakan asap ataupun kemenyan lah. Hmm. Kemenyan dia ada dua kalau asap ni tau. Ada kemenyan, ada bukhar. Ya. Bukhar adalah pewangi. Nah, jadi Ya. kalau ada orang pakai bukhar, dia untuk wangi rumah. Hmm. Dan Rasulullah pun sukakan wangian. Dan bukhar ni wangi. Kemenyan lain, kemenyan memang asap dengan kain kuning dan sebagainya. Dan kita tahu bahawa asap itu makanan jin. Betul? Jadi kalau orang pakai bukhar, dia berubat. Kadang-kadang kalau bukhar ni kita selalu nampak dekat majlis para habaib, majlis-majlis Hmm. para habaib, dekat Hmm. majlis Rasulullah, majlis-majlis malam cerita Panas. Rasul, kan? Nah, itu bukhar. Kalau kemenyan memang dia orang pakai untuk berubat dan untuk berubat kemenyan ni kalau tanya aku tak setuju lah. Nah, Ya. sebab kalau Bungkus. berubat ini kita kalau berubat ini kita pakai teknik ruqyah. Ruqyah ini Hmm. apa? Dia ruqyah ni adalah doa. Kita mendoakan. Sama juga kalau orang tanya, boleh tak kalau kita nak merawat daripada jauh ataupun daripada handphone? Boleh. Sebab ruqyah itu doa. Dia lebih pada doa. Kita mendoakan kebaikan dia, kesihatan dia. Dan doa itu kita minta dengan siapa? Kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jarang aku dengar ceramah. Sekarang moga perbincangan malam ini ada sedikit banyak manfaat. Nak sebut benda tu lah tadi sebab tak tahu nama. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukhar tak ada masalah lah. Bukhar itu tak ada kaitan dengan berubat lah. Dia lebih kepada nak wangikan tempat. Apa yang Neo cakap daripada awal, alhamdulillah lah semua aku setuju. Tak ada apa pun yang pelik. Tak ada lah. Orang yang faham insya-Allah dia faham. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau cerita bunyan. Kalau yang kedua Rijalul Ghaib. Rijalul Ghaib ini ada yang cakap Rijalul Ghaib ni daripada bangsa jin ke? Iyalah. Tapi dia sebagai pembantu macam itulah untuk orang-orang yang selalu ni perkataan Rijalul Ghaib ni diguna pakai golongan-golongan tarikat lah. Bila dia orang masuk Ah, suluk, Tapi ada tak, Rijal. tak jauh. Tapi bro, kau nak cerita pasal kau nak buka pasal Rizal Gaib, aku tak apa sokong kau tahu sebab apa? Sebab Mm-mm. benda ni lain kan kalau kau rajin nak cerita apa-apa kat orang. Teruskan. Tak. Dia sekadar sekilas. Silat apa lah. Sekilas. Itu baik yang kedua. Jadi yang ketiga pasal bunian. Bunian itu memang bangsa jin lah. Kalau ada orang cakap bunian ini kasta lain, ini kasta lain, Pontianak kasta lain. Bagi aku semua sama je bangsa jin. Hmm. Tak ada beza apa pun. Melainkan kalau kita manusia ni ada pemimpin-pemimpin kita. Jadi kalau bangsa jin pun dia ada pemimpin dia orang. Dia ada ketua dia orang. Dan dalam bangsa jin pun ada ulama-ulama dia orang. Dalam Ah, bangsa jin ni pun ada orang-orang alim. Dalam bangsa ah, jin ni pun ada tok-tok guru. ah. Tapi dalam kalangan bangsa jin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu Saya yang Muhammad. ketiga. Yang keempatnya uh, kalau bagi aku lah. Bagi aku my personal opinion. Macam itulah kata orang Jawa kan, personal opinion. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita nak cerita pasal jin ni tak habis pun. Lebih baik kita belajar perkara-perkara syariat. Macam mana kita nak mantapkan solat kita, macam mana kita nak khusyuk dalam solat, macam mana kita nak kekal istiqamah untuk beribadat. Macam mana kita nak
mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perbincangan-perbincangan yang macam tu insya-Allah akan mendapatkan manfaat kepada ramai orang. Sebab sahabat-sahabat kita yang dalam ni, kita semua ni kehausan ilmu. Kita dahagakan ilmu. Yang mana bila kita dahagakan ilmu, kenapa kita dahagakan ilmu? Sebab kita nak dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak perbanyakkan ibadat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya perbincangan-perbincangan yang patut kita kemukakan adalah perbincangan-perbincangan yang membolehkan tambahnya mahabbah, yakni cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya perkara-perkara yang itu lebih molek, lebih cantik daripada kita asyik bincang pasal jin. Nah, jin dah tentu jin. Kita ini besok mati kita dalam keadaan macam mana? Adakah kita mati besok dalam keadaan husnul khatimah? Adakah kita mati besok dalam keadaan su'ul khatimah? Lebih baik kita membincangkan ataupun kita membahaskan. Besok kalau kita duduk bincang pasal jin, kan? Kita bincang pasal jin, kita cerita pasal jin. Besok mati dalam kubur, Allah Ta'ala tak tanya pun berapa jin yang kau kenal. Tak ada. Yang Allah Ta'ala tanya apa? Solat kita, kita punya ibadat kita, ngaji. Zaki bahas pasal jampi-jampi tadi. Kalau cerita jampi-jampi, kenapa baju putih ni macam muka Muhammad Zaki? Memang Muhammad Zaki pun. Tolong kupas sikit isu paranormal. Adakah Nabi ada ajar atau sarankan untuk terjah makhluk ni? Sedangkan ia alam yang berlainan, sedangkan hanya Allah tempat berlindung. Yang pertama tadi cerita apa? Dengar dan fahami betul-betul ini baru info pure dan ilmu yang benar. Terbaik Zaki sekolahkan Neo. Bukan sekolahkan Neo lah. Ini kita bincang-bincang ya bang jampi. Kalau bagi aku untuk rawatan, jampi yang paling ampuh hanyalah yang berpandukan dengan ayat Quran. Ya. Dan kerana ayat Quran itulah penawar, ayat Al-Quran itulah syifa. Orang ada masalah pun cari Al-Quran, cari Al-Quran. Tak ada jampi yang perkataan Jawa ke apa segala macam yang kita tak faham. Dan kalau kita buat ruqyah itu boleh menimbulkan fitnah lah. Ya. Dia macam ni. Aku suka sambung yang kau jelaskan tentang jampi ni. Macam yang kau cakap tu lah. Aku lupa nak habiskan tadi sebab banyak sangat soalan. Dia apabila macam, maksudnya tu keadaan, contoh ambil yang peristiwa yang saya ceritakan tadi, kongsikan. Contoh, semua orang tak bagi pondok, orang bodoh agama lah. Tiba-tiba ada satu masalah. Tapi yang dia tahu cuma jampi tu je. Keadaan begitu tidak mengapalah. Tapi kalau macam saya, macam apa punya saya, sama je pergi dia. Bila kita dah tahu ayat Quran apa, buat apa nak guna jampi lagi? Gunalah ayat Quran. Dia macam ni. Kalau Allah Ta'ala izinkan kita mengubat, kita baca Bismillahirrahmanirrahim pun, kalau Allah Ta'ala nak izinkan sembuh. Sembuh lah, betul lah. Jadi kita tak payah nak beria sangat ke apa ke, tak payah. Kita tawakal kepada Allah Ta'ala. Tawakal tu ala Allah. Tawakal dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau jampi-jampi ni aku tak berapa nak setujulah. Jadi kalau ada yang tanya juga berkenaan dengan paranormal, aku tak setuju juga. Kenapa kita nak ganggu dia orang? Kenapa kita nak ganggu bangsa jin? Bagi aku cakap, korang ni tak ada kerja ke? Aku banyak orang ajak aku suruh pergi sini. Buat apa kita nak ganggu dia? Buat apa kita nak cari dia? Kita nak cerita kita hebat. Boleh panggil jin. Tak. Lebih baik kita betulkan solat kita. Itu. Dalam rukun Islam kita. Syahadatu an la ilaha illallah. Mengucap 2 kalimat syahadat. Sekali lagi kita kupas. Kita ceritakan sikit berkenaan dengan kalimat syahadat. Syahadatu an la ilaha illallah. Iqamatis salat. Ita'uz zakat. Wa saumu ramadan. Wa hajjul bait. Yang pertama itu mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tak perlu vaksin ke untuk COVID, tawakal saja ke? Dia macam gini. Pandangan daripada Kejap. Saya